يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Okay, terjemahan dia, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ni adalah tuntutan makanan yang halal lagi baik. Okay? Allah SWT menyuruh kita supaya makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara akal kita dan juga badan dari kemudaratan. Okay. Makanan yang halal dan baik ni dapat menjana pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan juga badan yang sihat. Boleh? Boleh dapat cakap tu? Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Ke saya seorang ni? Boleh ke? Masuk ni. Cikgu Syam. Okey. Uh, Okey, ciri makanan yang halal lagi baik Okey, ni berdasarkan hadis kalau ada hadis dalam apa? Dalam ni maksudnya kalau dia tulis dalam kurungan, tengok dalam kurungan tu Muslim kan dia tulis, maksudnya ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim ni, maksud dia hadis ni martabat dia sahih. Sahih lah, mutawatir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi tengok Macam kena rotate je. Okey, dah Kalau ada kawan nak masuk bagi tahu saya sebab saya buka dengan telefon je ni. Oh, ada lagi nak masuk. Alamak, minta Adam masuk balik. Saya tak sempat nak tekan. Minta Adam masuk balik. Bukri. Adam ada dekat kasar kan? Minta siapa duduk dengan Adam? Suruh dia masuk balik. Okey. Adam tak boleh masuk Tak apalah, saya teruskan lah. Okey. Ni ujian Allah SWT kepada manusia. Okey. Tadi hadis Mana hadis tadi Oh, salah. Ni yang tadi kan, tajuk ni dah belajar kan? Sekejap pening sikit. Saya buka dengan telefon ni. Okey. Okey, ni tuntutan kita dah baca. Tengok tadi kan, ciri makanan yang halal lagi baik. Ciri makanan yang halal lagi baik. Hadis dia yang berbunyi Thumma zakara rajula yuti las-safara asy'atha aghbara yumaddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa ma syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzi bil harami fa annani
fa'annana yustajabu lidzalika. Okey, terjemahan dia. Okey, setelah itu Rasulullah SAW menyebut tentang seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan yang jauh. Okey, berkeadaan kusut masat yang berdebu menadah tangan ke langit sambil berdoa. Wahai Tuhanku, sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya daripada sumber yang haram, maka bagaimanakah Allah SWT akan memperkenankan doanya. Ni nak cakap kat sini. Nampak tak dia punya maksud ni? Faham tak dia punya maksud ni? Dia faham. Pakaian dia kusut masai. Keadaan dia kusut masai kan. Berdebu, menadah tangan ke langit sambil berdoa. Wahai Tuhanku, sedangkan makanan dan minuman pakaiannya daripada sumber yang haram. Dia berdoa pada Allah. Tapi makanan, pakaian dia daripada sumber yang haram. Macam mana Allah nak perkenankan kan? Tengok dalam kunci ilmu ni. Maksud makanan mengikut keperluan adalah seperti pembahagian berikut. Okey, yang pertama, sayuran. Okay. Yang kedua, bijiran berserat tinggi. Yang purple tu tengok, protein yang sihat. Protein ni apa? Ikan kan, ayam kan. Bijiran, apa bijiran yang tinggi? Yang awak belajar dalam piramid makanan tu. Roti kan, gandum. Betul tak? Lepas tu dia adalah sayur, lagi buah-buahan. Tu mengikut keperluan yang telah dianjurkan kan. Boleh? Di samping makanan yang halal ni, umat Islam dituntut agar mengambil makanan yang baik. Makanan yang baik itulah sayur. Okay, kalau belajar dalam usul fiqh kan. Dalam usul fiqh ni dikatakan segala tumbuhan yang ada dalam atas muka bumi ni adalah harus dimakan, kecuali tumbuhan yang beracun kan. Tumbuhan yang beracun ni apa contoh dia? Tumbuhan yang beracun yang memudaratkan kesihatan manusia. Kalau awak belajar dalam itulah geografi, tajuk dia macam mana sekarang, tapi kalau dalam geografi dulu ada belajar tentang flora dan fauna kan. Dulu kalau saya belajar dulu. Maksudnya kat situ dia terangkan pasal Rafflesia. Rafflesia ni bunga kan. Bunga yang terbesar kan. Nak cerita kat situ, segala tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ni adalah harus dimakan, kecuali yang beracun. Memang ada buah yang beracun, makanan yang beracun. Tapi tu awak perlu Google lah. Okay? Google cari mana yang memudaratkan kesihatan. Sedangkan daun ketum. Daun ketum ni sebenarnya dia ubat. Tetapi manusia ni dia salah guna campur dengan barang-barang lain. Tu yang jadi terlarang. Okay? Kalau awak belajar. Saya tak nak ajar awak tapi nak cakap lah kat situ. Okay? Sebenarnya daun ketum tu adalah ubat. Sama juga kalau daun kapal terbang kan. Daun kapal terbang kalau masuk dalam hutan, kalau kita terluka, kalau kita yang jenis darah cair kan. Sebenarnya daun kapal terbang ni dia boleh mengubat luka yang jenis darah yang memancut, yang cair tu. Dia boleh menghentikan kita punya darah tu keluar. Okay? Ni adalah ciri-ciri makanan yang baik. Yang pertama, makanan ni mesti bersih. Sebab itulah kalau dekat kafe, dekat dewan makan kan, kita ada kalau untuk cikgu-cikgu warden kan, dia ada kursus makanan, pengendalian makanan kan. Sebab itulah kita ada dietitian nak jaga awak punya pemakanan. Boleh? Boleh ke? Faham ke? Faham ke setakat tu? Ke saya dah banyak sangat cerita ni?
Okey, okey, yang pertama mesti bersih. Bersih tu macam mana? Kalau ikut kan, kalau bila saya bertugas dekat dewan makan tu dengan dietitian, kalau ikut dia tengok sudu pun kena bersih, pinggan pun kena bersih, semua tu kena tengok. Contoh dalam makanan awak tu ada kulit telur ke tak? Kalau ada kulit telur tu, makanan tu masih boleh dimakan ke tak? Tu dia kena tengok. Dia ada istilah dia, saya lupa. Okey, yang kedua, makanan yang baik ni mestilah berkhasiat. Makanan yang berkhasiat. Untunglah awak ada kat sekolah sukan ni. Makanan memang makanan memang sedap lah bagi saya. Banyak banyak yang berbeza dengan asrama biasa, sekolah biasa. Sebab saya duduk asrama dulu. Saya duduk asrama dan saya nampak perbezaan makanan tu. Jadi syukurlah siapa yang masuk sekolah sukan sekolah sukan boleh duduk asrama, makanan pun sedap. Boleh? Boleh ke? Setakat tu. Okey, yang ketiga, makanan yang baik ni mestilah makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang lagi mengikut keperluan. Tadi dia katakan mengikut keperluan apa? Mengikut keperluan ni mesti ada sayur, mesti ada biji reh, mesti ada protein, mesti ada buah-buahan. Ha, tu empat ciri makanan yang awak perlu ingat berdasarkan ayat tadi. Berdasarkan ayat Quran tadi. Wala nabluwannakum tadi kan. Ni ya ayyuhallazina. Ni ayat dia. Berdasarkan ayat ni dia keluar empat ciri tadi. Okey? Boleh setakat tu? Empat makanan yang baik adalah pertama mestilah bersih, berkhasiat. Yang ketiga seimbang. Yang keempat mengikut keperluan. Okey. Maksud makanan halal dan haram. Okey. Makanan yang halal dan haram ni, makanan yang halal. Makanan yang dibenarkan syarak. Dibenarkan syarak ni maksud dia, contoh dia apa? Nanti kita tengok lepas ni. Okey. Makanan yang haram ni apa? Makanan yang dilarang oleh syarak. Bila kita bincang tentang makanan yang halal dan haram, mestilah makanan ni syarak. Islam tu benarkan makanan benda tu, makanan tu. Dan Islam melarang makan benda tu. Boleh? Boleh ke? Setakat tu? Boleh? Boleh, boleh. Sebab kita bincang dalam konteks pendidikan Islam. Okey, bukannya yang makanan yang aspek sains tu. Aspek sains tu ada kan dalam mengikut kajian sains tu pun ada kan. Ni kita bincang dalam konteks pendidikan Islam, konteks Islam itu sendiri. Okey. Tengok yang ada logo halal Okey. Okey, ni tak apa. Ni aktiviti awak. Okey. Keharusan sesuatu makanan bergantung kepada aspek berikut. Pertama, dari segi ramuan dia. Ramuan makanan tu dari sumber yang halal ke tak? Yang kedua, cara memproses tu dan menyediakan makanan. Yang ketiga, cara mendapatkan makanan. Ni semua ni tiga item ni berkait. Okey? Boleh ke setakat tu? Boleh ke? Dari segi ramuan. Ramuan ni dia punya resipi lah kan. Bahan-bahan yang dia masukkan tu. Bila dah ada bahan, macam mana dia proses? Cara dia buat tu kan. Cara dia buat. Contoh dia guna senduk tu bercampur ke tak dengan bandar pula. Bercampur ke tak dengan benda-benda haram seperti pork, lard. Kita ada kan istilah khinzir ataupun babi ni, dia ada banyak istilah kan. Kalau ikut dalam My Halal Jakim tu yang doktor, yang Ustaz Amri tu, awak boleh tengok lah Ustaz Amri punya channel. Dia banyak mengupas tentang makanan yang halal, yang Jakim. Boleh tengok dia punya channel tentang makanan halal dan juga haram. Bila dah ada ramuan tadi kan, contoh bawang, nasi, ikan semua tu, jadi dia nak gunakan, dia nak proses tu macam mana? Tu pun kita tengok. Lepas tu lagi, cara mendapatkan makanan tu macam mana? Kan? Tu pun kita tengok juga. Boleh? Hukum dia Okey lagi. Kita hendaklah berhati-hati memilih makanan agar terjamin halal dan baik. Penjual pula hendaklah memilih makanan daripada sumber yang diyakini halal dan juga baik. Ni nak cerita pun susah, tak cerita pun tak boleh juga kan. Ni antara
kita sebagai consumer, kita sebagai pengguna, kita kena pandai memilih makanan. Kita tengok kedai tu okey ke tak, dari segi pengurusan dia, boleh. Dari segi owner tu sendiri, tokek kedai tu sendiri pun kena jagalah. Kalau dia orang Islam, macam mana dia nak uh, jaga semua-semua tu. Tu antara kita lah, diri kita sendiri memilih makanan dan juga premis-premis makanan. Okay, salah satu cara macam mana kita nak kenal makanan tu halal ke baik, halal ke haram, dengan melihat kandungan bahan dan juga logo halal yang tertulis pada bungkusan ataupun premis. Boleh ke setakat tu? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh tak sebut keempat ciri makanan yang baik tadi? Siapa nak jawab? Ciri makanan yang baik tadi. Ada berapa? Lagi? Hmm. Bersih mengikut keperluan. Okey. Ni yang umum yang kita tahu kan. Tapi dalam konteks Islam ni kita tengok lagi. Contoh dia kalau ayam tu, ayam yang, ayam kita tahu kan Islam, orang Islam boleh makan ayam. Tetapi macam mana dia proses ayam tu? Adakah dia patahkan leher saja? Patahkan leher, lepas tu dia campak ayam. Ayam tu dia macam, apa yang kita istilah dalam bahasa Melayu ni? Dia, bila ayam dia sakit kan, dia jadi apa istilah dalam bahasa Melayu ni nak cakap? Bukan meronta-ronta. Saya pun lupa dah istilah dalam bahasa Melayu ni. Ayam dia, dia macam setengah jam dia biarkan ayam tu sakit, berpusing-pusing dekat atas tanah tu, lepas tu dia ambil buat makan. Boleh ke? Boleh ke? Faham tak ayat saya? Okay, contoh dia ambil seekor ayam yang masih lagi hidup, lepas tu dia patahkan leher ayam dan dia biarkan ayam tu mati dengan sendirinya selama setengah jam. Boleh ke? Apa hukum makan ayam macam tu? Haram ke? Syubhah ke? Halal? Siapa tahu? Siapa tahu? Ada ke yang tahu? Tak boleh tak boleh. Kenapa? Sebabnya kita ada rukun. Rukun. Ha? Tak faham? Sebabnya kita ada rukun sembelihan. Sembelihan awak akan belajar tajuk tingkatan 2, tingkatan 4. Tapi tak apalah, saya bagi tahu rukun dia. Okey, rukun sembelihan dia mestilah uh, guna alatan yang tajam. Antara rukun dia, alatan yang tajam yang boleh mematikan haiwan tersebut serta-merta. Bukannya awak guna pisau yang tumpul, lepas tu biarkan ayam selama setengah jam ataupun sejam baru meninggal. Tak boleh. Dia maksudnya kena putus urat merih dia, barulah halal dimakan. Boleh? Sebab itulah kita ada isu dekat yang premis yang jual ayam. Dia ayam hidup dia rendam, nak matikan ayam tu. Sama ada rendam dalam air panas ataupun dalam air sejuk ke. Air sejuk tu dia rendam nak bagi ayam tu kembang kan. Nak tambah dia punya berat tu. Tak boleh, tu pun tak boleh. Sebab itulah memang ada isu premis-premis yang jual ayam yang apa dia tak ikut cara sembelihan Islam. Tu memang kenalah dengan pihak berwajib. Jadi tak boleh. Jadi kalau nak sembelih ni, contoh dia binatang yang boleh disembelih apa? Ayam, kambing, lembu. Yang biasa kita makan kan. Jadi mestilah alatan yang kita guna tu tajam. Lepas tu kena ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu nak nak kelar dia punya leher tu, bukan kelar Nak kelar lah kan. Maksudnya nak potong leher dia tu, bukan potong terus. Mesti kena dengan urat merih dia. Bila kena dengan urat merih tu, automatik dia akan meninggal. Dia akan mati lah lepas tu. Dengan cepat. Bukannya
Lepas kita potong leher dia tu, tak kena orang masalah tu. Sehari lagi tak mati lagi ayam tu. Tu tak boleh. Okey? Boleh? Faham ke setakat tu? Faham ke? Faham ke setakat tu? Apa pula nak tanya ni? Faham Faham tak? Sebab saya susah sikit bila buka dengan telefon ni. Okey. Tu yang sembelihan lah. Sembelihan tu tak apa. Tu tajuk yang besar lagi. Yang awak perlu belajar. Kalau sebelum ni kita ada uh, sebelum ni kita ada apa? Kita ada amali apa? Sembelihan. Sebabnya tiga tempat dia ada amali sembelihan. Jadi kita buat yang ada BBQ, ada teori, ada amali, lepas tu kita buat BBQ. Tu memang sedap lah. Kalau dapat bersemuka mungkin kita boleh buat lagi. Makan-makan. Tu sebabnya tu salah satu program